Anda mahu anak Amerika, bukan? Saya akan mengandung untuk Anda. Kata-kata yang mengejutkan ini, bergema di koridor sebuah universiti berprestij di Malaysia, adalah permulaan segalanya. Seorang profesor jelita berambut perang melemparkan penghinaan dan kata-kata kesat kepada seorang kaki tangan pembersihan dari Malaysia. Pada saat itu, dia sama sekali tidak tahu betapa besar kesilapan yang telah dilakukannya. Dan tidak lama kemudian, di sebuah dewan kuliah di mana bunyi tembakan bergema, 3 orang lelaki bersenjata terbaring di lantai. Emily bertanya dengan suara bergetar, "Adakah Anda benar-benar seorang kaki tangan pembersihan?" Identiti mengejutkan yang tersembunyi di sebalik lelaki Malaysia yang disangka kaki tangan pembersihan biasa itu. Siapakah dia sebenarnya dan mengapa semua ini berlaku? Jika Anda ingin tahu tentang kisah hari ini yang kini menduduki tempat nombor 1 di YouTube Amerika secara langsung, sila tekan butang langgan. Sila tinggalkan komen dari mana Anda menonton. Jam 4 pagi, kampus Universiti Malaya masih diselubungi kegelapan. Kenji menarik troli pembersihnya menuju ke bangunan jabatan fizik. Pada usia 27 tahun, tidak seperti pelajar antarabangsa Malaysia yang lain, dia menggantung kad staf di lehernya, bukannya kad pelajar. Pakaian pembersihnya yang disetrika rapi kelihatan sempurna tanpa cacat celah. Tom, pengawal keselamatan, melambai dan memberi salam. Kenji membalas sapaan dalam bahasa Inggris yang kurang fasih dan menundukkan kepalanya. Bahasa Inggrisnya mempunyai lohat Malaysia yang pekat, tetapi keikhlasannya lebih teguh daripada sesiapa pun. Setiap hari dari jam 4 pagi hingga 6 petang, dia tidak pernah ponteng walau sekali. Berjalan di koridor jabatan fizik, Kenji memandang gambar-gambar pemenang hadiah Nobel Fizik yang tergantung di dinding. Einstein, Bohr, Heisenberg, jenius terbaik dunia pasti pernah berjalan di koridor ini. Tetapi kini, hanya dia, seorang kaki tangan pembersihan, yang melangkah di sini. Kenji tersenyum pahit dan mula mengemop. Sebenarnya, keadaan yang membawa Kenji ke sini adalah rumit. Perniagaan bapaknya di Malaysia telah gagal, meninggalkan mereka dengan hutang lebih 50 juta ringgit. Untuk menyelamatkan keluarganya, dia memilih untuk datang ke Amerika. Dia mendapat pekerjaan ini melalui kenalan selepas meninggalkan pasukan operasi khas, tetapi tiada siapa yang tahu masa lalunya yang sebenar. Di Universiti Malaya, dia hanyalah seorang kaki tangan pembersihan Malaysia yang tidak fasih berbahasa Inggris. Apabila jam 7 pagi, pelajar mula muncul seorang demi seorang. Kenji terus membersihkan di sudut koridor. Beberapa pelajar berbisik-bisik apabila melihatnya, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak menyedari kehadirannya, seolah-olah dia tidak kelihatan. Oh, orang Malaysia itu lagi. Suara yang kedengaran dari hujung koridor membuat tangan Kenji berhenti seketika. Profesor Emily Walker sedang berjalan bersama rakan-rakan profesornya. Pada usia 28 tahun, dia adalah seorang jenius yang menjadi profesor termuda dalam sejarah Universiti Malaya seperti dalam teks asal Harvard dan juga salah seorang wanita paling cantik di kampus. Rambut panjangnya yang keemasan mengalir seperti sutera, dan mata birunya memancarkan kecerdasan yang dingin. Emily berasal dari keluarga bangsawan Amerika dan telah memiliki segalanya sejak kecil. Bapaknya adalah ahli lembaga pengarah universiti berprestij Amerika dan ibunya adalah ahli sosialit terkenal. Dia sendiri adalah seorang jenius yang memperoleh ijazah kedoktoran pada usia 25 tahun dan serta-merta menjadi profesor. Namun, persekitaran yang sempurna itu menjadikannya angkuh. Dia tidak bertoleransi, terutamanya terhadap orang yang dia anggap lebih rendah. Apabila saya melihat kaki tangan pembersihan dari Malaysia ini, mereka benar-benar menyedihkan, suara Emily bergema di koridor. Lelaki yang dilahirkan di negara seperti itu pendek, tidak kacak dan tidak fasih berbahasa Inggris, bukan? Mengapa mereka mahu beranak dengan genetik seperti itu? Sungguh pelik. Michael, seorang rakan profesor, berkata sambil tersenyum janggal. Emily, bukankah itu sedikit terlalu terus terang? Tetapi Emily tidak peduli sama sekali. Malah, dia kelihatan lebih gembira. Apa yang salah dengan mengatakan kebenaran? Negara Malaysia itu sendiri adalah mundur, bukan? Emily mencemuh dan menyambung, bukankah ia masih sebuah negara pertanian yang hidup dengan makan nasi? Apa yang boleh dilakukan oleh lelaki dari tempat seperti itu apabila mereka datang ke sini?
Mereka hanya layak untuk membersih. Kenji menggenggam mop dengan erat. Urat-urat menonjol di belakang tangannya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menundukkan kepala dengan tenang dan terus membersih. Di dalam hatinya, kemarahan yang membara sedang membuak. Melihat itu, Emily ketawa lebih kuat. Lihatlah, dia tidak boleh mengangkat mukanya pun. Semua lelaki Malaysia begitu. Tiada harga diri dan lemah semangat. Sebab itu mereka dipandang rendah oleh wanita. Emily, Michael cuba menghentikannya lagi, tetapi dia tidak berhenti. Sungguh pelik. Bagaimana lelaki seperti itu berkahwin dan mempunyai anak? Emily berkata sambil terkekek. Wanita Amerika pasti tidak akan menganggap lelaki seperti itu sebagai pasangan. Oh, kebetulan, saya ada idea bagus. Dia berkata dengan suara yang sengaja dikuatkan. Encik kaki tangan pembersihan di sana. Jika Anda mahu anak Amerika, beritahu saya dan saya akan mengandung untuk Anda. Semua pelajar di koridor memandang ke arah mereka. Beberapa orang ketawa, manakala beberapa yang lain menunjukkan ekspresi tidak selesa. Pada saat itu, tangan Kenji berhenti sepenuhnya. Bahunya bergetar kuat, tetapi dia masih tidak mengangkat mukanya. Jauh di lubuk hatinya, kenangan dari zaman pasukan operasi khasnya kembali. Mata dingin yang menatap musuh, ketenangan saat membezakan antara hidup dan mati. Tetapi kini, dia hanyalah seorang kaki tangan pembersihan Malaysia yang dibelenggu hutang. Melihat keadaan Kenji, Emily berasa lebih terhibur. Oh, dia malu nampaknya. Tapi itu kenyataan kan? Dia berkata kepada rakan-rakannya, lelaki Malaysia memang tidak menarik, rendah dan tiada otot. Sekurang-kurangnya jika mereka bijak, tetapi itu pun tidak, bukan? Michael berkata sambil berpeluh sejuk. Emily, hentikanlah. Mengapa? Dia tidak faham bahasa Inggris, jadi tidak mengapa, kan? Emily berkata sambil ketawa. Apa masalahnya jika dia hanya faham bahasa Melayu? Kenji masih tidak mengangkat mukanya. Namun, setiap perkataan kedengaran tepat di telinganya. Dia memahami lebih banyak daripada yang Emily sangka. Dia hanya tidak bertindak balas. Sungguh pelik, Emily menyambung. Bagaimana lelaki seperti itu hidup di Malaysia? Mungkinkah wanita Malaysia menyukai lelaki seperti itu? Atau mereka terpaksa menahan diri dan hidup bersama? Beberapa pelajar ketawa mendengar kata-katanya. Emily berasa lebih gembira dengan reaksi itu. Oh, kebetulan saya dengar di Malaysia wanita yang menyara lelaki. Sebab itu lelaki yang tidak berguna seperti itu boleh hidup. Penumbuk Kenji perlahan-lahan mengeras. Kenangan pahit apabila dia meninggalkan Malaysia, melepaskan segalanya demi keluarganya kembali. Namun, dia masih tidak bergerak. Menelan kemarahan dan menahan penghinaan, dia hanya terus melakukan kerjanya. Emily melemparkan satu lagi perkataan terakhir. Sungguh pelik negara Malaysia ini. Lelaki tidak berguna sebegitu, dan wanita pula perlu memikul tanggung jawab untuk lelaki seperti itu. Sebab itu ia tidak maju, masih di peringkat membangun, kan? Pada saat itu, Kenji perlahan-lahan mengangkat mukanya buat kali pertama. Emily terdiam seketika melihat pandangan Kenji yang pertama kali bertemu matanya. Tiada kemarahan maupun penyerahan diri di matanya. Hanya ada sesuatu yang dalam dan dingin. Ia adalah pandangan seolah-olah dia telah mendengar segalanya, tetapi pada masa yang sama telah mengatasi segalanya. Pandangan itu tidak seperti mana-mana lelaki yang pernah Emily lihat. Ia bukan mata orang yang dihina. Sebaliknya mempunyai ketajaman yang seolah-olah memandang rendah kepadanya. Seketika, Emily berasa seram sejuk. Tetapi saat itu hanya sebentar. Kenji kembali menundukkan kepala dan mula mengemas alat pembersihnya. Emily merasakan suasana janggal itu beredar dari situ bersama rakan-rakannya. Apa pandangan itu? Dia berasa tidak selesa yang tidak dapat dijelaskan, tetapi segera mengabaikan perasaan itu. Kenji meneruskan kerja mengemop di koridor yang ditinggalkan seorang diri. Pergerakannya masih tepat dan ikhlas, tetapi jauh di lubuk hatinya, perasaan lain sedang membuak. Pengalaman di Malaysia, kenangan dari zaman pasukan operasi khas, dan penghinaan pada saat ini bercampur aduk. Apabila tiba waktu makan tengah hari, pelajar-pelajar berpusu-pusu keluar. Kenji berehat sebentar di koridor yang kosong dan mengeluarkan kotak makanannya. Hanya ada nasi bungkus dan sambal yang dibawanya dari rumah, tetapi ia adalah hidangan penting baginya. Namun,
Hari ini dia tidak berselera. Kata-kata Emily terus berlegar di fikirannya. Lelaki Malaysia tidak berguna. Apa reaksi yang akan dia tunjukkan jika dia tahu identiti sebenarnya? Jika dia tahu kemampuan yang dia tunjukkan semasa dalam pasukan operasi khas dan satu lagi bakatnya yang tidak diketahui sesiapa pun. Tetapi kini, semua itu tidak bermakna. Dia hanya perlu bertahan di sini untuk membayar hutang keluarganya. Harga diri dan kemarahan, dia perlu menelan semuanya dan bertahan. Pada sebelah petang, Emily muncul semula. Kali ini bersama beberapa orang pelajar. Sebaik sahaja dia melihat Kenji, dia mula bercakap lagi. Oh, lihatlah, itu kaki tangan pembersihan yang kita lihat pagi tadi. Semua, saya akan tunjukkan kepada anda betapa menyedihkannya lelaki Malaysia. Pelajar-pelajar memandang dengan mata penuh rasa ingin tahu. Emily berasa lebih gembira dengan perhatian itu. Lelaki seperti itu memang tidak menarik. Mereka hanya boleh membersih apabila datang ke sini. Namun, kali ini tindak balas yang berbeza datang. Seorang pelajar berkata, "Profesor, saya rasa itu agak keterlaluan." Pelajar lain mengangguk. Ya, terlalu terus terang. Emily keliru. Apa yang keterlaluan? Saya hanya mengatakan kebenaran. Tetapi ekspresi pelajar-pelajar tidak berubah. Namun begitu, bercakap dengan seseorang seperti itu adalah. Pada saat itu, Emily menyadari bahawa dia telah melampaui batas sedikit. Tetapi sudah terlambat. Pelajar-pelajar beredar dari situ dengan ekspresi tidak selesa, meninggalkan Emily seorang diri. Kenji masih terus membersih dalam diam. Melihatnya, Emily mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena buat kali pertama. Namun, harga dirinya tidak membenarkannya mengakuinya. Bagaimanapun, apa yang saya katakan tidak salahkan, Emily bergumam. Tetapi suaranya tidak yakin. Sebaliknya, ia penuh dengan keraguan. Sehingga senja tiba dan kampus menjadi sunyi, Kenji terus melakukan kerjanya dalam diam. Dan setelah selesai pembersihan terakhir, dia bergumam seorang diri, suatu hari nanti. Tetapi kata-kata itu tidak berlanjutan. Tiada siapa yang tahu bahawa kaki tangan pembersihan yang kelihatan biasa ini menyembunyikan rahasia yang luar biasa yang akan mengejutkan dunia. Keesokan paginya, Kenji tiba di kampus lebih awal daripada biasa. Dia tidak dapat tidur lena malam tadi. Kata-kata Emily terus berlegar di fikirannya dan memikirkan keluarganya di Malaysia membuat hatinya berat. Ibunya memerlukan ubat untuk diabetes dan bapanya menderita kerana desakan hutang. Wang yang dihantar Kenji setiap bulan adalah satu-satunya harapan mereka. Saya perlu bertahan hari ini juga, Kenji bergumam sambil mengemas alat pembersihnya. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke bangunan jabatan fizik, dia merasakan suasana yang pelik. Pelajar-pelajar berkumpul di koridor, dan mereka berbisik-bisik sambil memandangnya. Orang itu memang kesian semalam. Profesor Emily terlalu melampau. Kandungan perbualan pelajar pelongok sampai ke telinga Kenji. Peristiwa semalam nampaknya sudah menjadi buah mulut. Namun, pandangan simpati mereka membuat Kenji berasa lebih sakit. Kenji menundukkan kepalanya dan berjalan laju. Dari hujung koridor, suara yang biasa didengar kedengaran. Emily sedang berbual dengan profesor lain. Semalam pelajar-pelajar mengkritik saya, Emily berkata dengan geram. Apa yang salah dengan saya? Saya hanya mengatakan kebenaran. Profesor James, seorang rakan sekerja, mengeluh dan berkata, Emily, tidak kira apapun, bercakap seperti itu di hadapan orang lain. Tetapi Emily tidak menyesal sama sekali. Profesor James juga tidak tahu, kan? Emily mencemuh. Betapa mundurnya negara Malaysia itu. Apa yang boleh dilakukan oleh lelaki seperti itu apabila mereka datang ke sini, membersih, atau mencuci pinggan di restoran? James menunjukkan ekspresi tidak selesa, tetapi Emily tidak berhenti. Sungguh pelik. Di Malaysia, wanita lebih bijak daripada lelaki, bukan? Sebab itu mereka boleh menyara lelaki yang tidak berguna seperti itu. Kenji menggenggam mop dengan erat. Sendi jarinya menjadi putih, namun dia masih tidak berkata apa-apa. Dia hanya merasakan sesuatu yang panas membuat di dalam dadanya. Emily terus bercakap, walaupun dia tahu Kenji berada berdekatan. Oh, kebetulan, saya teringat cadangan yang saya berikan kepada kaki tangan pembersihan itu semalam. Dia berkata sambil terkekek.
Saya kata saya akan mengandung anak Amerika untuknya. Betapa gembiranya anak itu jika itu berlaku. Apa maksudmu, Emily? James berkata dengan terkejut. Ia benar, bukan? Emily berkata dengan lebih gembira. Lebih baik mempunyai ibu Amerika daripada bapa Malaysia. Sekurang-kurangnya mereka akan belajar bahasa Inggris dengan betul, kan? Pada saat itu, langkah Kenji terhenti. Kata-kata Emily menusuk hatinya seperti pisau. Dia teringat anak-anak saudaranya di Malaysia. Imej anak-anak abangnya yang bergelut mempelajari bahasa Inggris di sekolah dan menghadiri kelas tuition bahasa Inggris dengan wang yang dihantarnya terlintas di fikirannya. Memang kasihan, Emily menyambung. Anak-anak yang membesar dalam persekitaran seperti itu hanya akan menjalani kehidupan kelas kedua sepanjang hayat mereka jika dilahirkan di negara seperti Malaysia. Tidak kira berapa banyak mereka berusaha, mereka tidak akan dapat mengejar orang Amerika. Kenji, saya tidak dapat menahan diri. Emily, hentikanlah. Ini keterlaluan. Emily malah menguatkan suaranya. Keterlaluan? Mengatakan kenyataan itu keterlaluan, dia bersemangat. Lihatlah apa yang boleh dilakukan oleh lelaki Malaysia apabila mereka datang ke sini. Seperti kaki tangan pembersihan di sini. Mereka akan hidup dengan hanya membersih sepanjang hayat mereka. Kenji perlahan-lahan mengangkat mukanya. Kali ini, dia bertemu pandang dengan Emily secara langsung. Ada sesuatu yang berbeza di matanya berbanding semalam. Bukan kemarahan maupun kesedihan, hanya ada sesuatu seperti keazaman yang dingin. Emily tidak berhenti walaupun dengan pandangan Kenji itu. Malah, dia berkata dengan lebih provokatif. Oh, dia memandang saya. Adakah dia faham bahasa Inggris? Dia berkata dengan suara yang sengaja dikuatkan. Tapi apa gunanya? Lagipun dia tidak boleh buat apa-apa. Pada saat itu, pelajar-pelajar muncul di koridor. Mereka adalah pelajar yang mendengar kata-kata Emily semalam. Mereka memandang Kenji dengan ekspresi kasihan dan Emily dengan pandangan dingin. Profesor, lagi? Seorang pelajar berkata, semalam pun sudah cukup teruk. Emily keliru. Apa yang teruk? Saya hanya. Tetapi ekspresi pelajar-pelajar itu tegas. Apa yang profesor katakan terlalu keterlaluan. Anda seperti tidak menganggap orang itu sebagai manusia. Keterlaluan? Emily meninggikan suaranya. Apa yang kamu tahu? Kamu tidak akan faham betapa mundurnya negara Malaysia dan betapa tidak gunanya lelaki seperti itu. Pelajar-pelajar menggelengkan kepala. Walaupun begitu, kami rasa bercakap seperti itu adalah salah, kata pelajar lain. Ia diskriminasi, Profesor. Kemarahan Emily memuncak ke kepala. Diskriminasi? Ini diskriminasi? Dia menuding jari ke arah Kenji dan menjerit. Apa yang boleh dia lakukan di sini? Ada apa-apa selain membersih? Itu bukan diskriminasi, itu kenyataan. Kenji masih berdiri dengan tenang. Namun, sesuatu di dalam hatinya sedang berubah sepenuhnya. Dia telah mencapai tahap di mana dia tidak dapat menahan diri lagi. Memang menjengkelkan, Emily berkata dengan marah. Kamu boleh mengatakan begitu kerana kamu tidak tahu betapa menyedihkannya lelaki Malaysia. Mereka pendek, tiada otot dan tidak bijak. Sebab itu mereka dipandang rendah oleh wanita, bukan? Pelajar-pelajar menunjukkan ekspresi yang lebih tidak selesa. Profesor, tolong hentikanlah. Tetapi Emily sudah hilang akal. Hentikan? Mengapa saya perlu berhenti? Dia menjerit. Apa yang salah dengan mengatakan kebenaran? Apa yang boleh dilakukan oleh lelaki seperti itu apabila mereka datang ke sini? Membersih atau bekerja di restoran? Itu pun mereka tidak boleh buat dengan betul kerana tidak fasih berbahasa Inggris. Penumbuk Kenji perlahan-lahan mengeras. Ketenangan dingin yang dilatih semasa pasukan operasi khasnya kembali. Tetapi pada masa yang sama, kemarahan yang membara juga membuak. Negara Malaysia itu sendiri adalah masalah. Emily menyambung. Apa yang boleh dilakukan oleh orang dari negara yang masih belum maju di Amerika? Mereka hanya perlu hidup dengan tenang sambil melakukan kerja yang kita suruh. Pada saat itu, Kenji melangkah setapak ke hadapan. Pelajar dan profesor semua memandangnya. Kenji perlahan-lahan memandang Emily dan membuka mulutnya. Maafkan saya. Kenji berkata dengan suara yang kurang fasih. Adakah pembersihan saya mengganggu? Bahasa Inggrisnya tersekat-sekat, tetapi suaranya mempunyai kekuatan yang aneh. Emily terkejut kerana Kenji tiba-tiba bercakap dengannya. Apa yang awak cakap?
Tetapi dia segera mendapatkan kembali keyakinannya dan berkata, "Oh, awak boleh bercakap bahasa Inggeris? Jadi awak dengar semua yang saya cakap?" Kenji mengangguk. "Ya, saya dengar." Suaranya masih tenang tetapi ada sesuatu yang berbeza. "Jadi, awak marah?" Emily berkata sambil tersenyum sinis. "Jadi, awak nak buat apa? Itu kenyataan, jadi tidak boleh dielakkan, bukan?" Kenji terdiam seketika. Dan perlahan-lahan dia berkata, "Apa yang Profesor katakan betul." Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. "Saya orang Malaysia, dan saya kaki tangan pembersihan." Emily keliru dengan reaksi yang tidak dijangka itu. "Oh, kalau begitu baguslah." Tetapi Kenji menyambung, "Tetapi saya tertanya-tanya." Kenji memandang Emily secara langsung dan berkata, "Adakah Profesor benar-benar tahu semuanya?" Emily menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang saya tahu?" Kenji tersenyum. Itu adalah senyuman Kenji yang pertama kali dilihat, tetapi senyuman itu mempunyai ketenangan yang aneh. "Tiada apa-apa. Saya akan terus membersih." Dan Kenji mula membersih semula. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeza. Pergerakannya mempunyai keyakinan yang berbeza daripada sebelumnya. Dan pandangannya terhadap Emily mempunyai makna yang tidak dapat dijelaskan. Emily berasa pelik. Jelas sekali dia sepatutnya menang, tetapi entah mengapa dia berasa seperti kalah. Senyuman terakhir, Kenji terus berlegar di fikirannya. "Apa ekspresi itu?" Emily bergumam. Tetapi dia segera menepis pemikiran itu. "Bagaimanapun, saya mengatakan perkara yang betul. Namun, pandangan pelajar dan rakan profesornya adalah dingin. Mereka bukan lagi penyokong Emily." Emily merasakannya tetapi tidak mahu mengakuinya. Sepanjang hari itu, Kenji bekerja seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah. Matanya mempunyai azam baru dan cara berjalannya memancarkan keyakinan yang tidak ada sebelumnya. Apabila senja tiba dan kampus menjadi sunyi, Kenji kekal seorang diri untuk melakukan pembersihan terakhir. Dan dia berhenti di hadapan papan kenyataan jabatan fizik. Di situ tergantung masalah matematik yang Emily tampal beberapa hari yang lalu. Kenji memandang masalah itu dan tersenyum tenang. "Sudah tiba masanya untuk bermula," dia bergumam, tetapi tiada siapa yang tahu bahawa kaki tangan pembersihan Malaysia yang senyap ini sedang bersedia untuk membalikkan dunia Emily sepenuhnya. Beberapa hari berlalu, tetapi tingkah laku Emily tidak berubah sama sekali. Malah, ia menjadi lebih teruk. Apabila pelajar dan rakan profesor mengkritiknya, dia menjadi lebih agresif. Seolah-olah dia cuba membuktikan bahawa dia betul. "Saya benar-benar tidak faham," Emily berkata kepada pelajar-pelajarnya di dewan kuliah, "mengapa semua orang mengkritik saya? Apa yang saya katakan salah? Apa yang boleh dilakukan oleh orang dari negara mundur, seperti Malaysia di Amerika?" Pelajar-pelajar menunjukkan ekspresi tidak selesa, tetapi Emily menyambung, "Kamu juga harus menerima kenyataan. Orang seperti itu adalah lapisan masyarakat yang berbeza dari kita. Tidak kira berapa banyak mereka berusaha, mereka tidak akan dapat mencapai tahap kita." Kuliah tamat dan Emily keluar ke koridor. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Kenji sepatutnya membersih pada waktu ini, tetapi dia tiada. Kemana dia pergi? Emily tertanya-tanya dan melihat sekeliling. Pada saat itu, dia melihat pelajar-pelajar berkumpul di hadapan papan kenyataan. Apa yang begitu menarik sehingga mereka berkumpul ramai-ramai? Emily mendekat untuk melihat, dan mereka sedang melihat masalah matematik yang dia tampal beberapa hari yang lalu. "Profesor," seorang pelajar berlari ke arah Emily. "Sesuatu yang luar biasa telah berlaku." "Apa?" Emily bertanya. "Masalah yang Profesor tampal itu. Seseorang telah menyelesaikannya." Pelajar itu berkata dengan teruja, dan dengan kaedah yang sama sekali baru. Emily menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Tidak mungkin. Masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh pelajar paskasiswazah Universiti Malaya pun." Dia tergesa-gesa berlari ke papan kenyataan. Jawapan memang tertulis di papan kenyataan, dan dengan kaedah yang jauh lebih mudah dan elegan daripada yang Emily sangka. "Bagaimana ini?" Emily berkata. "Profesor, adakah jawapannya betul?" Pelajar-pelajar bertanya. Emily tergesa-gesa memeriksa pengiraannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, ia adalah jawapan yang sempurna setiap kali dia melihatnya. "Siapa?"
Siapa yang menyelesaikan ini? Emily bertanya dengan suara bergetar. Saya tidak tahu. Nampaknya seseorang meninggalkannya semalam. Pelajar itu menjawab. Tulisan tangan juga tidak biasa. Emily melihat tulisan tangan itu dengan teliti. Ia jelas tulisan tangan yang belum pernah dilihatnya. Tetapi entah mengapa ia kelihatan biasa, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Pada saat itu, Kenji muncul dari hujung koridor. Dia datang menarik trolinya, memakai pakaian pembersih yang sama seperti biasa. Emily berasa jengkel melihat Kenji. Orang seperti itu membuat saya berasa tidak senang. Profesor, adakah Anda benar-benar ingin tahu siapa yang menyelesaikannya? Pelajar itu bertanya. Sudah tentu saya ingin tahu, Emily menjawab. Pasti salah seorang profesor di sekolah kita yang bergurau, atau pelajar pasca-siswaza. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia berasa cemas. Jawaban ini adalah kaedah yang dia sendiri tidak terfikirkan. Sungguh ide yang jenius, Emily mengakui dalam hatinya. Kenji tersenyum tenang melihat pelajar-pelajar berkumpul, dan dia mula membersih seperti biasa. Namun, Emily tidak terlepas pandang senyuman Kenji itu. Apa yang begitu gembira sehingga dia tersenyum? Emily mendekati Kenji. Mungkinkah awak tahu apa yang berlaku di sana? Kenji mengangkat mukanya dan memandang Emily. Tidak, Profesor. Saya hanya tahu tentang pembersihan. Bahasa Inggrisnya masih tersekat-sekat, tetapi ada sesuatu yang berbeza di matanya. Betulkah? Emily bertanya dengan ragu-ragu. Jadi, awak tahu apa yang tertulis di papan kenyataan itu? Saya tidak tahu, Kenji menjawab. Saya tidak pandai berbahasa Inggris. Emily merasakan ada sesuatu yang tidak kena, tetapi segera menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Orang seperti itu tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah seperti itu. Pada petang itu, Emily bertemu dengan rakan profesornya dan bercerita tentang perkara ini. Memang tidak dapat dipercayai. Seseorang telah menyelesaikan masalah yang saya berikan? Emily, masalah itu memang sukar, kan? James bertanya. Sudah tentu ia sukar. Saya sendiri mengambil masa seminggu untuk mencari jawabannya, Emily menjawab. Jadi seseorang menyelesaikannya dalam sehari? Dan dengan kaedah yang jauh lebih elegan daripada saya? Menarik, kata profesor lain. Mungkinkah kita dapat mengetahui siapa yang menyelesaikannya? Kita perlu periksa kamera pengawasan, Emily berkata. Pasti orang dari sekolah kita. Namun, hasil pemeriksaan kamera pengawasan adalah mengejutkan. Orang yang berdiri di hadapan papan kenyataan lewat malam tadi adalah Kenji. Dia melihat masalah itu, berfikir sejenak, dan kemudian mula menulis jawaban. Keseluruhan proses itu hanya mengambil masa 5 menit. Apa ini? Emily bergumam sambil melihat skrin kamera pengawasan. Kaki tangan pembersihan itu menyelesaikan masalah itu. Pegawai pejabat pengurusan berkata, ya. Sekitar jam 11 malam semalam, kaki tangan pembersihan Malaysia itu sedang menulis sesuatu di hadapan papan kenyataan. Emily berasa kepalanya menjadi kosong. Tidak mungkin. Bagaimana orang seperti itu boleh? Tetapi bukti itu jelas. Kenji jelas telah menyelesaikan masalah itu. Mungkinkah seseorang menyelesaikannya untuknya? Pegawai pejabat pengurusan berkata. Atau dia mencari di internet? Tidak, Emily menggelengkan kepala. Jawaban ini tidak ada di mana-mana di internet. Ini adalah masalah yang saya cipta sendiri. Suaranya bergetar. Emily segera keluar ke koridor. Dia perlu mencari Kenji. Namun, Kenji masih membersih dengan tenang seperti biasa. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Encik, Emily memanggil Kenji. Kenji mengangkat mukanya dan memandangnya. Ya, Profesor. Apa yang awak buat malam tadi? Emily bertanya dengan mendesak. Malam tadi? Kenji memiringkan kepalanya. Saya sedang membersih. Hanya membersih? Suara Emily menjadi kuat. Awak tidak pergi ke papan kenyataan? Kenji berfikir sejenak. Oh, papan kenyataan. Ya, saya pergi untuk membersih. Awak menulis sesuatu di sana, bukan? Emily mendesak. Kenji menunjukkan ekspresi bingung. Menulis? Saya tidak pandai berbahasa Inggris. Jangan berbohong, Emily menjerit. Semuanya direkam dalam kamera pengawasan. Semua pelajar di sekeliling memandang ke arah mereka. Kenji menunjukkan ekspresi terpaksa dan berkata, maafkan saya hanya menconteng. Menconteng?
Emily menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu kontengan? Awak kata awak menyelesaikan masalah yang Profesor Universiti Malaya pun tidak boleh selesaikan dengan kontengan? Kenji menundukkan kepala. Maafkan saya. Saya tidak tahu. Adakah itu masalah penting? Emily lebih keliru dengan jawaban Kenji. Adakah dia benar-benar menyelesaikannya tanpa mengetahui? Adakah awak benar-benar tidak tahu apa masalah itu? Ya, ia hanya kelihatan menarik. Kenji berkata dengan suara perlahan. Kelihatan menarik? Emily menunjukkan ekspresi terkejut. Masalah yang berkaitan dengan hipotesis Riemann kelihatan menarik? Kenji mengelipkan matanya. Hipotesis Riemann? Dia bertindak balas seolah-olah ia adalah perkataan yang pertama kali didengarinya. Emily benar-benar keliru. Dia tidak tahu sama ada Kenji benar-benar tidak tahu atau sengaja berpura-pura tidak tahu. Awak sebenarnya siapa? Kenji masih menundukkan kepala. Saya hanya seorang kaki tangan pembersihan, Profesor. Namun, Emily tidak lagi boleh mempercayai kata-kata itu. Bagaimana mungkin seorang kaki tangan pembersihan boleh menyelesaikan masalah seperti itu? Dan dalam masa 5 menit sahaja, tidak mungkin, Emily bergumam. Pandangan dunianya mula goyah. Segala yang dia percayai selama ini menjadi diragui. Kenji berkata dengan tenang, adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Emily tidak dapat menjawab. Bukan dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi dia terlalu baik adalah masalahnya. Namun, harga dirinya tidak membenarkannya mengakuinya. Oh, tidak. Emily berkata dengan lemah. Hanya terkejut. Kenji mengangguk dan mula membersih semula. Tetapi kali ini Emily memandangnya dengan pandangan yang berbeza. Adakah orang ini benar-benar kaki tangan pembersihan biasa? Malam itu Emily tidak dapat tidur. Wajah Kenji terus terbayang di fikirannya. Bahasa Inggrisnya yang kurang fasih, sikapnya yang pendiam, dan kebolehan matematiknya yang luar biasa, semuanya tidak masuk akal. Siapakah dia sebenarnya? Emily bergumam. Buat pertama kali, prasangka terhadap orang Malaysia mula goyah. Keesokan paginya, Emily mengeluh sambil melihat cermin. Lingkaran hitam tebal di bawah matanya kerana dia tidak dapat tidur semalaman. Perkara semalam terus berlegar di fikirannya. Dia tidak dapat mempercayai kenyataan bahawa seorang kaki tangan pembersihan Malaysia yang biasa telah menyelesaikan masalah yang dia sendiri mengambil masa seminggu untuk menyelesaikannya dalam masa 5 minit. Pasti ada sesuatu, Emily bergumam. Seseorang telah menyelesaikannya untuknya, atau dia menyalin jawapan dari suatu tempat. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu itu tidak benar. Imej Kenji yang dilihatnya di kamera pengawasan terlalu semula jadi. Dalam perjalanan ke Universiti Malaya pun, fikiran Emily rumit. Segala yang dia percayai selama ini menjadi diragui. Dia menyangka orang Malaysia tidak berguna dan mundur, tetapi prasangka itu mula goyah. Sebaik sahaja dia masuk ke bangunan jabatan fizik, Emily menuju ke papan kenyataan. Jawapan yang ditinggalkan Kenji semalam masih ada di situ. Dia melihatnya dengan teliti sekali lagi, dan ia tetap jawapan yang sempurna. Malah, ia jauh lebih mudah dan elegan daripada kaedah yang dia fikirkan pada mulanya. Sungguh ide yang luar biasa, Emily mengakui dalam hatinya, tetapi dia segera menggelengkan kepala. Tidak, pasti seseorang telah membantunya. Orang seperti itu tidak mungkin dapat melakukan ini seorang diri. Pada saat itu, seorang figura yang biasa dilihat muncul dari hujung koridor. Kenji datang menarik troli pembersihnya seperti biasa. Emily merasakan jantungnya berdebar-debar. Pandangannya terhadap Kenji telah berubah sepenuhnya sejak semalam. Kenji berhenti seketika apabila melihat Emily. Dia bimbang mungkin Emily marah kerana peristiwa semalam. Tetapi dia segera menundukkan kepala seperti biasa dan mula membersih. Emily memerhatikan setiap pergerakan Kenji dengan teliti. Gerakan mopnya, ekspresinya, malah pernafasannya pun tidak dia lepaskan. Dia berfikir mungkin dia akan menemui petunjuk tentang kebolehan luar biasa semalam. Sungguh pelik, Emily berfikir dalam hatinya. Dia kelihatan seperti kaki tangan pembersihan biasa, tetapi bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah seperti itu? Pada saat itu, beberapa pelajar mendekat. Nampaknya khabar angin telah tersebar tentang peristiwa di papan kenyataan semalam. Profesor, adakah kaki tangan pembersihan itu benar-benar menyelesaikan masalah itu?
Seorang pelajar bertanya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Emily ragu-ragu seketika. Dia tidak mahu mengakuinya, tetapi bukti itu jelas. Nampaknya begitu, dia menjawab dengan lemah. Wah, memang hebat. Pelajar lain berkata dengan kagum. Kami pun berhari-hari memikirkannya, tetapi langsung tidak dapat menyelesaikannya. Emily tidak menyukai reaksi pelajar-pelajar itu. Dia selama ini merendah-rendahkan orang Malaysia, tetapi kini pelajar-pelajar memuji orang Malaysia itu. Masih belum jelas, katanya. Mungkin seseorang telah membantunya. Tetapi kamera pengawasan menunjukkan dia menyelesaikannya seorang diri, bukan? Pelajar itu berkata. Sungguh pelik. Dia kelihatan seperti orang biasa saja. Emily tidak mahu mendengar lagi. Sudahlah. Pergi dan sediakan diri untuk kuliah. Dia berkata dengan jengkel dan menghalau pelajar-pelajar itu. Namun, setelah pelajar-pelajar itu pergi, hati Emily tidak tenang. Dia terus memikirkan Kenji. Dia masih membersih dengan tenang. Tetapi kini setiap pergerakannya kelihatan berbeza. Mungkinkah dia sengaja berpura-pura tidak boleh? Emily mula ragu-ragu. Mungkinkah dia sengaja berpura-pura tidak fasih berbahasa Inggris dan berpura-pura menjadi kaki tangan pembersihan? Apabila tiba tengah hari, Emily mendekati Kenji. Dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia perlu mengetahui kebenaran. Encik, Emily memanggil Kenji. Kenji mengangkat mukanya dan memandangnya. Ya, Profesor. Saya ingin bercakap sedikit tentang semalam, Emily berkata. Adakah awak benar-benar menyelesaikan masalah itu seorang diri? Kenji ragu-ragu seketika. Ya, saya melakukannya seorang diri. Bagaimana? Suara Emily penuh dengan kesungguhan. Masalah itu sangat sukar. Bagaimana awak boleh menyelesaikannya dengan begitu cepat? Kenji menunjukkan ekspresi tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Ia hanya kelihatan menarik, jadi saya cuba berfikir. Kelihatan menarik? Emily menunjukkan ekspresi tidak percaya. Masalah matematik yang rumit sebegitu kelihatan menarik? Kenji mengangguk. Ya, saya belajar sedikit di Malaysia. Belajar apa? Emily bertanya dengan lebih terperinci. Hanya sedikit matematik, Kenji menjawab dengan samar-samar. Emily merasakan ada sesuatu yang pelik dengan jawaban Kenji. Jelas sekali dia menyembunyikan sesuatu. Adakah awak benar-benar kaki tangan pembersihan? Tidak pernah melakukan pekerjaan lain? Kenji menunjukkan ekspresi sedikit bingung. Saya kaki tangan pembersihan. Namun, Emily melihat sesuatu yang berbeza di matanya. Dia jelas bukan kaki tangan pembersihan biasa. Matanya mengandungi kecerdasan dan pengalaman yang mendalam. Awak memang pelik, Emily bergumam. Dia kelihatan biasa, tetapi seperti menyembunyikan sesuatu. Kenji tidak berkata apa-apa. Dia hanya menundukkan kepala dengan tenang, namun kesunyiannya malah merangsang rasa ingin tahu Emily. Mungkinkah awak pernah belajar di universiti di Malaysia? Emily bertanya. Belajar sedikit, Kenji menjawab dengan suara perlahan. Universiti mana? Kenji ragu-ragu seketika. Hanya universiti kecil. Emily berpendapat Kenji terus memberikan jawaban yang samar-samar adalah mencurigakan. Jelas sekali dia menyembunyikan sesuatu. Mengapa awak datang ke Amerika? Demi keluarga saya, Kenji berkata dengan lemah. Demi keluarga awak? Ya, untuk mencari wang. Suara Kenji menjadi lebih perlahan. Emily mendengar jawaban Kenji dan merasakan sesuatu perasaan yang rumit. Dia selama ini menyangka dia adalah seorang lelaki Malaysia yang tidak berguna, tetapi sebenarnya dia adalah seseorang yang berkorban demi keluarganya. Adakah keluarga awak dalam keadaan yang sukar? Emily bertanya dengan suara yang sedikit lembut. Kenji mengangguk. Ya, banyak hutang. Emily tiba-tiba berasa menyesal, memikirkan betapa dia telah menghina Kenji selama ini. Namun, pada masa yang sama, dia ingin tahu lebih lanjut. Siapakah sebenarnya orang ini? Walaupun begitu, bagaimana awak begitu pandai dalam matematik? Emily bertanya lagi. Ia bukan masalah yang boleh diselesaikan oleh orang biasa. Kenji berfikir sejenak dan kemudian berkata, saya menyukainya sejak kecil. Hanya kerana menyukai matematik, awak boleh menyelesaikan masalah seperti itu. Emily menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saya pun tidak tahu, Kenji menjawab dengan jujur. Ia hanya seperti saya dapat melihatnya. Jawabannya.
Emily terkejut dengan kata-kata Kenji. Hanya dapat melihatnya adalah kebolehan yang benar-benar genius. Ini bermakna dia memahami secara intuitif apa yang dia sendiri hanya boleh fahami setelah belajar lama. Memang hebat, Emily berkata dengan ikhlas. Itu adalah kali pertama dia mengucapkan kata-kata pengakuan kepada orang Malaysia. Kenji menunjukkan ekspresi terkejut dengan kata-kata Emily. Ini kerana ia adalah reaksi yang sama sekali berbeza daripada apa yang dia dengar daripadanya selama ini. Profesor tidak marah. Kenji bertanya dengan hati-hati. Marah? Emily memiringkan kepalanya. Mengapa saya perlu marah? Kerana saya menyelesaikan masalah itu. Emily mendengar kata-kata Kenji dan menyesali tingkah lakunya sendiri. Dia menyedari betapa dia telah terperangkap dalam prasangka selama ini. Tidak, sebaliknya, saya terkejut. Kenji keliru dengan perubahan tingkah laku Emily. Mengapa dia tiba-tiba berubah sikap? Mungkinkah awak boleh menyelesaikan masalah lain juga? Emily bertanya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Kenji ragu-ragu seketika. Dia berfikir bahawa tidak baik untuk mendedahkan terlalu banyak. Saya tidak tahu, perlu cuba dahulu. Emily lebih tertarik dengan jawapan Kenji. Jelas sekali lebih banyak rahsia tersembunyi di dalam orang ini. Pada petang itu, Emily menampal masalah baru di papan kenyataan. Kali ini ia adalah masalah fizik yang lebih sukar. Dia ingin mengesahkan sama ada Kenji benar-benar seorang jenius. Adakah dia boleh menyelesaikannya kali ini? Emily memandang Kenji sambil tertanya-tanya. Kenji masih membersih seperti biasa, tetapi kadang-kadang dia memandang ke arah papan kenyataan. Setelah senja tiba dan kampus menjadi sunyi, Emily bersembunyi secara diam-diam dan menunggu. Dia berfikir Kenji mungkin akan datang untuk menyelesaikan masalah itu lagi. Sekitar jam 11 malam, Kenji benar-benar muncul. Dia melihat masalah di hadapan papan kenyataan, berfikir sejenak kali ini juga dan kemudian mula menulis jawapan. Emily yang memerhatikan itu, ternganga mulutnya. Dia benar-benar jenius, Emily bergumam. Dia tidak dapat menafikannya lagi. Kenji jelas seorang yang luar biasa. Namun, pada masa yang sama, persoalan yang lebih besar timbul. Mengapa seorang jenius seperti ini bekerja sebagai kaki tangan pembersihan? Dan mengapa dia menyembunyikan kemampuannya? Jelas sekali pasti ada rahsia yang lebih besar. Seminggu berlalu, tetapi kekeliruan di hati Emily semakin mendalam. Setelah menyaksikan Kenji menyelesaikan satu lagi masalah dengan sempurna, dia tidak lagi dapat berpegang pada keyakinan lamanya. Dia mula menyedari betapa salahnya prasangka terhadap orang Malaysia, tetapi pada masa yang sama, dia tidak sabar untuk mengetahui identiti sebenar Kenji. Pada petang itu, Emily bekerja lewat di makmalnya. Begadang telah menjadi rutin untuk penyelidikan bahan baru yang sedang dia bangunkan baru-baru ini. Penyelidikan ini adalah projek penting yang berpotensi merevolusikan industri tenaga jika berjaya. Namun, hari ini dia tidak dapat menumpukan perhatian. Dia terus memikirkan Kenji. Sekitar jam 11 malam, Emily keluar ke koridor untuk berehat sebentar. Kemudian dia mendengar bunyi yang aneh. Sepatutnya tiada sesiapa pada waktu ini, tetapi ada bunyi pergerakan. Dia berfikir mungkin pencuri dan berhati-hati menuju ke arah bunyi itu. Di hujung koridor, 3 lelaki berpakaian hitam cuba membuka pintu makmal Emily. Mereka menggunakan alat profesional untuk membuka kunci elektronik. Emily menahan nafas dan memerhatikan keadaan. Mereka jelas perisik industri yang menyasarkan bahan penyelidikannya. Cepat, tiada masa. Salah seorang daripada mereka berkata dengan cemas. Jika kita dapat formula bahan baru itu, syarikat kita boleh menjana puluhan bilion dolar. Emily merasakan seluruh tubuhnya menjadi sejuk. Dia tahu betapa pentingnya penyelidikannya, tetapi dia tidak pernah menyangka ia akan terancam dengan cara ini. Dia segera mengeluarkan telefon bimbitnya untuk menghubungi polis, tetapi telefonnya tidak berfungsi. Bateri habis. Sial, Emily menyumpah dalam hati. Dia cuba berundur secara senyap, tetapi kakinya tersangkut pada sesuatu dan dia jatuh. Bunyi dong bergema di koridor. Siapa itu? Penyerang-penyerang itu segera berlari ke arah Emily. Emily tergesa-gesa bangun dan cuba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Salah seorang daripada mereka memegang lengan Emily. Profesor Emily Walker, bukan? Lelaki ketua itu berkata dengan suara dingin.
Orang yang kami cari, suatu penghormatan dapat bertemu di sini. Emily bergegar ketakutan. Siapa awak? Apa yang awak mahu? Perkara mudah. Kami mahu bahan penyelidikan awak, kata lelaki itu. Terutamanya formula bahan baru itu. Jika awak bekerja sama secara senyap, awak tidak akan cedera. Saya tidak akan memberikannya. Emily menjerit. Itu adalah penyelidikan hidup saya. Lelaki itu mencemooh. Tiada pilihan. Lagipun kami akan mendapatkannya. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya. Cari makmal dan bawa semua bahan. 2 orang anak buahnya kembali ke makmal, dan ketua itu memerhatikan Emily. Emily berasa putus asa. Tiada sesiapa yang dapat membantunya. Pada saat itu, bunyi tapak kaki kedengaran dari hujung koridor. Ia adalah bunyi seseorang menarik troli pembersihan. Emily menoleh. Itu Kenji. Dia nampaknya datang untuk membersih lewat malam seperti biasa. Siapa dia? Ketua itu bertanya melihat Kenji. Dia hanya kaki tangan pembersihan, Emily berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong biarkan dia pergi. Namun, ketua itu menggelengkan kepala. Kami tidak boleh meninggalkan saksi. Dia memberi isyarat dengan tangannya kepada anak buahnya. Uruskan dia juga. Seorang anak buahnya mendekati Kenji. Dia mengeluarkan pistol dan menghalakkan ke arah Kenji. Maaf, Pak Cik. Awak datang ke tempat yang salah pada masa yang salah. Emily bergegar ketakutan. Jangan, dia tidak bersalah. Tetapi penyerang-penyerang itu tidak mengendahkan. Kenji perlahan-lahan mengangkat kedua-dua tangannya, meninggalkan troli pembersihnya. Ekspresinya masih tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeza di matanya. Ia adalah pandangan dingin seolah-olah dia telah memahami sepenuhnya keadaan itu. Tidak boleh berbahasa Inggris, Kenji berkata dengan suara bergetar. Saya kaki tangan pembersihan. Saya tidak nampak apa-apa. Anak buahnya tersenyum sinis dan cuba menarik picu. Pada saat itu, tubuh Kenji bergerak seperti kilat. Sebelum anak buahnya sempat bertindak balas, Kenji memegang pergelangan tangannya dan memulasnya. Dengan bunyi tulang patah, pistol jatuh ke lantai. Arr! Anak buahnya menjerit, tetapi Kenji sudah menyerang lehernya dan membuatnya pengsan. Semuanya berlaku dalam masa 3 saat sahaja. Ketua dan anak buah yang lain terkejut. Apa dia itu? Kenji tidak lagi bergegar. Pandangannya telah berubah sepenuhnya. Dingin, tajam, seolah-olah seorang askar yang terlatih. Dia perlahan-lahan berdiri dan memandang penyerang-penyerang itu. Siapa kamu? Suara Kenji juga telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi bahasa Inggris yang kurang fasih, tetapi nada yang lancar dan mengancam. Ketua itu keliru, tetapi segera mengeluarkan pistolnya. Tidak kira, lagipun kami akan membunuhmu. Namun, sebelum dia sempat menarik picu, Kenji melemparkan penyembur pembersih di lantai. Penyembur itu tepat mengenai muka ketua, dan dalam celah dia menutup mata seketika, Kenji sudah menerkamnya. Kenji menjatuhkan ketua ke lantai dengan terjahan yang sempurna, kemudian memulas tangannya ke belakang dan menguasainya. Ketua itu cuba melawan, tetapi kekuatan Kenji di luar jangkaan. Ia seperti vise yang diperbuat daripada keluli. Anak buah terakhir melompat keluar dari makmal dan terkejut melihat keadaan itu. Apa ini? Dia juga mengeluarkan pistol, tetapi Kenji sudah menggunakan ketua sebagai perisai. Tembaklah, Kenji berkata dengan dingin. Jika kau boleh mengenai bos kau, anak buah itu ragu-ragu. Tetapi saat itu sudah cukup bagi Kenji. Dia menendang kotak alat pembersihan di lantai, menyangkut kaki anak buah itu dan menjatuhkannya, kemudian berlari dengan kelajuan kilat dan menguasainya. Dalam masa hanya 15 saat, ketiga-tiga lelaki bersenjata itu terbaring di lantai. Kenji dengan tenang mengikat pergelangan tangan mereka dengan kabel pembersihan. Pergerakannya sempurna, seolah-olah dia telah melakukannya beratus-ratus kali. Emily terpaku melihat semua pemandangan itu. Dia tidak dapat mempercayainya. Kenji, yang dia sangka kaki tangan pembersihan biasa beberapa menit yang lalu, telah menguasai pembunuh profesional seorang diri. Profesor, awak baik-baik saja? Kenji mendekati Emily dan bertanya. Suaranya kembali lembut, tetapi masih ada ketajaman di matanya. Emily tidak dapat menjawab. Dia hanya memandang Kenji. Awak sebenarnya siapa? Kenji ragu-ragu seketika. Dia menyadari bahawa dia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Saya,
Dia perlahan-lahan membuka mulutnya. Bukan hanya kaki tangan pembersihan. Jadi, awak apa? Suara Emily bergetar. Anggota pasukan operasi khas Malaysia. Kenji akhirnya mendedahkan kebenaran. Selepas keluar tentera, saya bekerja di sini kerana hutang keluarga. Emily berasa kepalanya menjadi kosong. Perkataan pasukan operasi khas menjelaskan segalanya. Pandangannya yang dingin, kemahiran bertarungnya yang sempurna, dan ketenangannya dalam situasi krisis, semuanya dapat difahami. Jadi, matematik juga? Emily bertanya dengan suara bergetar. Saya menyukainya sejak kecil, Kenji menjawab. Saya belajar setiap kali ada masa lapang dalam tentera. Tetapi sekarang, keluarga lebih penting daripada itu. Emily mendengar kata-kata Kenji dan menyedari betapa besar kesilapan yang telah dilakukannya. Dia selama ini merendah-rendahkan Kenji sebagai seorang lelaki Malaysia yang tidak berguna, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang jauh lebih hebat daripadanya. Maafkan saya, Emily berkata dengan suara perlahan. Maaf tentang apa? Kenji memiringkan kepalanya. Semua yang saya katakan selama ini, air mata Emily berlinang. Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar bodoh. Kenji menerima permohonan maaf ikhlas Emily dan merasakan perasaan yang rumit. Rasa lega lebih besar daripada kemarahan. Akhirnya, dia dapat menunjukkan diri sebenarnya. Pada saat itu, bunyi siren polis kedengaran. Kenji telah menelepon polis terlebih dahulu. Emily memandang Kenji sambil berfikir, apakah rahasia lain yang tersembunyi di dalam orang ini? Polis tiba, dan ia mengambil masa 2 jam untuk menyelesaikan insiden itu. Semua penyerang ditangkap, dan didapati mereka adalah perisik industri yang dihantar oleh sebuah syarikat saintifik besar. Mereka tahu betapa besarnya kesan bahan baru Emily kepada industri, jadi mereka cuba mendapatkan teknologi itu dengan cara yang haram. Para penyiasat terkejut dengan teknik penguasaan Kenji yang sempurna. Memang hebat, mungkinkah awak berasal dari polis atau tentera? Apabila penyiasat bertanya, Kenji hanya berkata, saya hanya berkhidmat dalam tentera di Malaysia. Namun, Emily tahu kedalaman yang tersembunyi di sebalik kata-kata itu. Selepas polis pergi, Emily dan Kenji duduk bersebelahan di bangku di dalam kampus. Ia jam 3 pagi, tetapi kedua-duanya tidak dapat tidur. Terlalu banyak perkara berlaku serentak. Terima kasih banyak-banyak, Emily mula bercakap. Jika awak tiada, suaranya bergetar. Ketakutan pada saat itu masih segar. Kenji menggelengkan kepala. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Namun, suaranya memancarkan keyakinan yang berbeza daripada sebelumnya. Keperluan untuk tidak lagi menyembunyikan sesuatu membuatnya berasa lega. Emily memandang profil Kenji dan merasakan perasaan yang rumit. Beberapa jam yang lalu, dia menyangka Kenji adalah seorang lelaki Malaysia yang tidak berguna. Tetapi kini, dia kelihatan seperti orang yang sama sekali berbeza. Tidak, sebenarnya dia tidak berubah, tetapi matanya yang telah berubah. Saya benar-benar minta maaf, Emily memohon maaf lagi. Apa yang saya katakan kepada awak selama ini memang tidak dapat dimaafkan. Tidak mengapa. Kenji menjawab dengan tenang. Sebenarnya saya juga faham. Awak memang kelihatan seperti kaki tangan pembersihan biasa. Namun, Emily berasa lebih menyesal dengan sikap Kenji yang murah hati itu. Tidak kira apa alasannya, saya tidak berhak mengatakan perkara seperti itu. Saya benar-benar angkuh. Suaranya penuh dengan keikhlasan. Dia menyedari betapa dia telah terperangkap dalam prasangka selama ini dan betapa salahnya prasangka itu. Awak kata awak dari pasukan operasi khas? Emily bertanya dengan hati-hati. Pasukan jenis apa? Kenji ragu-ragu seketika. Tetapi kerana rahsianya sudah terbongkar, tiada sebab untuk menyembunyikannya lagi. Ia adalah pasukan khas. Kami melakukan operasi anti pengganas, menyelamat tebusan, dan sebagainya. Emily mendengar kata-kata Kenji, dan pada saat itu, dia akhirnya dapat memahami teknik penguasaan Kenji yang sempurna. Jika dia adalah orang yang menerima latihan seperti itu, maka peristiwa malam itu mungkin adalah perkara biasa baginya. Jadi, mengapa awak di Malaysia? Emily bertanya dan menghentikan kata-katanya. Ia seolah-olah menyiasat hal pribadinya. Tidak mengapa. Kenji tersenyum.
Perniagaan ayah saya musnah, dan kami banyak berhutang. Sekitar 50 juta ringgit. Saya perlu mencari wang selepas keluar tentera, tetapi ada batasan di Malaysia, jadi saya datang ke Amerika. Emily mendengar kata-kata Kenji dan berasa sebak. Memikirkan betapa kejamnya kata-kata yang dia lemparkan kepada orang yang berkorban segalanya demi keluarganya dan bergelut di negara asing. Walaupun dalam keadaan seperti itu, awak terus belajar matematik. Emily bertanya dengan terkejut. Kenji mengangguk. Saya menyukainya sejak kecil. Saya belajar setiap kali ada masa lapang dalam tentera, dan sejak saya datang ke sini, saya membaca buku di perpustakaan jika ada masa lapang pada waktu malam. Emily amat kagum dengan kata-kata Kenji. Dia berpendapat sikapnya yang tidak putus asa dalam semangat belajar walaupun dalam keadaan yang sukar itu sangat dihormati. Dia adalah orang yang menjalani kehidupan yang sama sekali berbeza daripadanya. Memang hebat, Emily berkata dengan ikhlas. Saya dilahirkan dengan segalanya, tetapi saya tidak berusaha sekeras awak. Kenji menggelengkan kepala dengan kata-kata Emily. Profesor juga cukup hebat. Awak menjadi profesor Universiti Malaya pada usia yang begitu muda, bukan? Tetapi saya menganggapnya sebagai perkara biasa, Emily berkata dengan pahit. Ayah saya di lembaga pengarah Universiti Malaya dan ibu saya adalah ahli sosialit, jadi semuanya mudah. Persekitaran lebih besar daripada usaha. Kenji mendengar pengakuan jujur Emily dan merasakan bahawa dia benar-benar telah berubah. Tiada lagi tanda-tanda keangkuhan lamanya, dan dia kelihatan benar-benar menyesal. Jadi, apa yang akan awak lakukan sekarang? Emily bertanya. Adakah awak akan terus bekerja sebagai kaki tangan pembersihan? Kenji berfikir sejenak. Saya perlu melakukannya sehingga semua hutang keluarga saya dibayar. Jalan masih panjang. Emily mendengar kata-kata Kenji dan berasa sedih. Dia berpendapat terlalu membazir seorang jenius seperti ini menghabiskan masanya bekerja sebagai kaki tangan pembersihan. Jika Emily memulakan kata-katanya dengan hati-hati, adakah awak sudi membantu penyelidikan saya? Kenji menunjukkan ekspresi terkejut. Adakah orang seperti saya boleh membantu penyelidikan profesor? Sudah tentu, Emily berkata dengan suara penuh keyakinan. Saya melihat sendiri kebolehan matematik awak. Awak menyelesaikan masalah yang saya ambil masa seminggu untuk menyelesaikannya dalam masa 5 minit, bukan? Kenji keliru dengan cadangan Emily. Ia adalah sesuatu yang diimpikannya. Namun, masalah realiti terlintas di fikirannya. Tetapi saya tidak mempunyai kelayakan akademik rasmi. Kenji ragu-ragu. Itu tidak penting, Emily berkata dengan tegas. Cukup jika awak ada kemampuan. Lagipun, awak juga adalah penyelamat hidup saya. Hati Kenji tersentuh dengan cadangan ikhlas Emily. Namun, pada masa yang sama, dia berhati-hati. Kerana ia adalah perubahan yang terlalu mendadak. Ambil masa untuk berfikir, Emily berkata, memahami dilema Kenji. Jangan tergesa-gesa, ambil masa awak untuk membuat keputusan. Pada saat itu, langit timur mula cerah. Sebelum disedari, malam telah berakhir. Malam yang panjang akan berlalu. Pulanglah dan berehat, Kenji berkata kepada Emily. Awak pasti sangat terkejut hari ini. Emily mengangguk. Dia benar-benar letih, tetapi pada masa yang sama, dia merasakan sesuatu perasaan baru. Pandangannya terhadap Kenji telah berubah sepenuhnya. Baiklah, petang esok kita berjumpa lagi dan berbincang, Emily berkata. Saya akan menerangkan cadangan itu dengan lebih terperinci. Kenji mengangguk dan berdiri. Kalau begitu, saya pergi dulu, Profesor. Encik Kenji, Emily memanggilnya. Apabila Kenji menoleh, dia berkata, terima kasih banyak-banyak, dan maafkan saya. Kenji tersenyum hangat. Tidak mengapa. Kita boleh mulakan semula dari sekarang. Emily memandang belakang Kenji sambil berfikir. Dia merasakan ia akan menjadi permulaan yang baru. Dia ingin membuang prasangka dan keangkuhan masa lalu dan ingin mengetahui kebenaran. Namun, ada sesuatu yang dia belum tahu. Kenyataan bahawa selain daripada latar belakang pasukan operasi khas dan jenius matematik, ada rahsia yang lebih menakjubkan yang tersembunyi. Apabila rahsia itu terbongkar, hati Emily akan berdebar-debar lagi. Dalam perjalanan pulang, Emily terus memikirkan Kenji.
Suaranya yang tenang, ketenangannya dalam situasi krisis, dan hatinya yang mengorbankan segalanya demi keluarga. Semuanya baru baginya. Dia tidak seperti mana-mana lelaki yang pernah dia temui. Apa yang saya pikirkan sekarang? Emily bergumam. Tetapi tanpa dia sedari, senyuman terukir di bibirnya. Pada petang itu, Emily datang ke makmal lebih awal daripada biasa. Kerana masa janji temunya dengan Kenji semakin hampir. Namun, entah mengapa dia berasa gemetar. Kerana pandangannya terhadapnya telah berubah sepenuhnya sejak semalam. Dia sendiri merasakan bahawa perasaan lain selain rasa terima kasih sedang berputik. Melihat cermin di makmal, Emily memeriksa penampilannya sekali lagi. Dia memakai solekan yang lebih teliti dan memilih pakaian yang lebih cantik. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia berbuat begitu, tetapi dia ingin menunjukkan penampilan yang baik kepada Kenji. Saya benar-benar menjadi pelik, Emily bergumam. Dia tidak dapat mempercayai bahawa dia, yang beberapa hari lalu merendah-rendahkan orang Malaysia, kini berdebar-debar kerana seorang lelaki Malaysia. Tepat jam 3 petang, Kenji mengetuk pintu makmal. Emily merasakan jantungnya berdebar-debar. Sila masuk, dia berkata seolah-olah semula jadi yang mungkin. Apabila Kenji masuk, Emily terdiam seketika. Kerana penampilan Kenji yang memakai kemeja dan seluar yang kemas, bukannya pakaian pembersih biasa, kelihatan sangat berbeza. Wajahnya yang rapi kelihatan lebih menonjol dan tubuhnya yang sasa, ciri khas bekas anggota pasukan operasi khas, menarik perhatian. Selamat petang, Profesor. Kenji memberi salam dengan sopan. Ia adalah penampilan yang berbeza daripada malam tadi. Dia kelihatan tenang dan lebih cerdik. Sila duduk, Emily berkata. Mahukah kopi? Tidak mengapa. Kenji tersenyum dan duduk di kerusi. Adakah semuanya baik-baik saja selepas kejadian malam tadi? Emily menghargai perhatian Kenji. Ya, terima kasih. Saya baik-baik saja. Jika awak tiada, memang akan jadi sangat teruk. Seketika sunyi. Kedua-duanya teringat kejadian malam tadi. Melalui kejadian itu, persepsi mereka terhadap satu sama lain telah berubah sepenuhnya. Adakah awak sudah berfikir tentang cadangan itu? Emily mula bercakap. Kenji mengangguk. Ia adalah tawaran yang sangat baik, tetapi saya tidak yakin sama ada saya boleh membantu. Jangan risau begitu, Emily berkata dengan suara penuh keyakinan. Saya sendiri telah melihat kebolehan matematik awak. Orang yang mempunyai kemampuan seperti itu bekerja sebagai kaki tangan pembersihan adalah terlalu membazir. Hati Kenji tersentuh dengan kata-kata ikhlas Emily. Namun, dia masih mempunyai kebimbangan yang realistik. Tetapi masalah gaji, itu pun jangan risau, Emily berkata sambil ketawa. Jika saya melantik awak secara rasmi sebagai pembantu penyelidik, awak akan mendapat lebih banyak daripada sekarang. Lagipun, saya akan meminta ayah saya untuk membantu awak mendapatkan beasiswa. Kenji terkejut dengan kata-kata Emily. Dia tidak dapat mempercayai bahawa Emily akan melakukan sejauh itu untuknya. Mengapa awak mahu membantu saya sejauh itu? Emily ragu-ragu seketika. Kerana dia sendiri tidak tahu alasan yang tepat. Kerana awak adalah orang yang layak. Lagipun, dia berhenti bercakap. Lagipun, Kenji bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah melakukan terlalu banyak perkara yang teruk kepada awak, Emily berkata dengan ikhlas. Saya mahu menebusnya, walaupun dengan cara ini. Kenji memahami perasaan Emily. Namun, dia tidak pasti sama ada menerima bantuannya adalah perkara yang betul. Saya sangat menghargai niat Profesor, tetapi, tolong terimalah, Emily berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak boleh melihat seorang jenius seperti awak melakukan pekerjaan seperti itu. Kenji melihat pandangan mata Emily yang bersungguh-sungguh dan hatinya tersentuh. Dia dapat merasakan bahawa Emily benar-benar mengambil berat tentangnya. Baiklah, Kenji akhirnya mengangguk. Tetapi jika saya benar-benar tidak membantu, saya akan berhenti pada bila-bila masa. Tidak akan berlaku begitu, Emily berkata dengan gembira. Dia sangat gembira kerana Kenji bersetuju. Sejak hari itu, Kenji mula bekerja di makmal Emily. Pada mulanya, dia diberi tugasan pengiraan mudah dan penyusunan dokumen, tetapi tidak lama kemudian, kebolehannya yang luar biasa menjadi jelas. Dia dapat memudahkan formula matematik yang rumit dalam sekelip mata dan menyelesaikan masalah yang Emily telah bergelut selama beberapa hari dengan cepat.
Memang hebat, Emily berkata dengan kagum. Awak boleh mengira sesuatu yang saya fikir hanya mungkin secara teori. Kenji berasa malu dengan pujian Emily. Saya hanya melakukan pengiraan, profesor yang mencipta teori itu, bukan? Apabila masa mereka bekerja bersama semakin bertambah, Emily mula mengetahui lebih banyak tentang Kenji. Daya fikirnya yang mendalam, ketabahannya, dan keprihatinannya terhadap orang lain, semuanya menarik baginya. Pada suatu malam lewat, ketika mereka berdua sedang melakukan penyelidikan bersama, Emily, yang terperangkap dalam masalah yang sukar, berasa kecewa. Sudah tidak boleh lagi. Bahagian ini nampaknya mustahil. Kenji berasa sakit hati melihat Emily yang kecewa. Mengapa tidak berehat sebentar? Awak nampaknya terlalu memaksakan diri. Tidak boleh, Emily berkeras. Penyelidikan ini sangat penting. Jika berjaya, ia boleh menyelesaikan masalah tenaga. Kenji memahami semangat Emily. Namun, dia kelihatan terlalu letih. Namun begitu, kesihatan lebih penting. Jika awak pengsan, siapa yang akan melakukan penyelidikan? Emily menghargai kebimbangan Kenji. Tiada sesiapa yang pernah mengambil berat tentang kesehatannya sejauh itu. Awak memang berbeza daripada orang lain. Apa yang berbeza? Kenji bertanya dengan rasa ingin tahu. Semuanya berbeza, Emily berkata sambil memandang Kenji. Lelaki lain hanya berminat dengan penampilan saya atau latar belakang keluarga saya, tetapi awak memahami penyelidikan dan impian saya. Kenji sedikit keliru dengan kata-kata Emily, kerana dia merasakan perasaan lain dalam pandangan matanya. Dan Emily berkata dengan suara yang lebih perlahan, apabila saya bersama awak, saya berasa selamat, seolah-olah awak boleh menyelesaikan segalanya. Kenji merasakan jantungnya berdegup laju dengan pengakuan Emily. Dia juga tertarik kepadanya tanpa dia sedari. Namun, dinding realiti terlintas di fikirannya. Profesor, Kenji mula bercakap dengan hati-hati. Panggil saya Emily, dia berkata dengan lembut. Saya tidak mahu ada jarak lagi. Kenji terkejut dengan perubahan Emily. Dia kelihatan seperti orang yang sama sekali berbeza daripada kali pertama mereka bertemu. Emily? Dia memanggil namanya. Ya? Emily memandangnya dengan mata penuh harapan. Kenji mempunyai banyak perkara yang ingin dikatakan, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk menyatakannya. Dia hanya memandang Emily. Suasana tegang yang aneh mengalir di antara mereka. Pada saat itu, Emily mendekat terlebih dahulu. Dia perlahan-lahan memegang tangan Kenji. Saya sangat gembira apabila bersama awak. Kenji merasakan hatinya tersentuh dengan sentuhan hangat tangan Emily. Namun, pada masa yang sama, dia juga berasa takut. Adakah dia sepatutnya mempunyai perasaan seperti ini? Dan adakah semua ini benar-benar mungkin? Emily. Kenji cuba memulakan kata-katanya pada saat itu, telepon di makmal berdering. Kedua-duanya terkejut dengan bunyi deringan yang tiba-tiba dan melepaskan tangan mereka. Emily menjawab telepon. Hello? Namun, tidak lama kemudian wajahnya menjadi pucat. Apa maksud awak? Adakah itu benar? Kenji berasa cemas melihat perubahan ekspresi Emily. Nampaknya sesuatu yang serius telah berlaku. Setelah menutup telepon, Emily memandang Kenji. Matanya penuh dengan kejutan dan kekeliruan. Encik Kenji, adakah ada sesuatu lagi yang saya tidak tahu tentang awak? Kenji keliru dengan soalan Emily yang mengejutkan itu, kerana ekspresinya terlalu serius. Apa maksud awak? Emily meletakkan gagang telefon dengan tangan yang bergetar. Baru sebentar tadi, pejabat rektor Universiti Malaya menelpon. Nampaknya hasil penyiasatan tentang awak telah keluar. Penyiasatan? Kenji terkejut. Saya pun tidak tahu. Saya tertarik dengan awak. Emily menunjukkan ekspresi menyesal. Saya meminta ayah saya untuk menyiasat latar belakang awak melalui kenalannya. Dan Kenji merasakan jantungnya berdebar-debar. Mungkinkah masa lalunya yang sebenar telah terbongkar? Emily perlahan-lahan membuka mulutnya. Awak tamat belajar dari Universiti Malaya dengan ijazah sarjana matematik dan juga ijazah berganda fizik dengan kepujian kelas pertama, bukan? Dan dalam program sarjana, awak menyelesaikan masalah matematik bertaraf dunia dan menarik perhatian di persidangan antarabangsa. Suaranya menjadi semakin perlahan. Kenji tidak dapat berkata apa-apa. Rahsia lain yang disembunyikannya telah terbongkar. Bukan itu sahaja, Emily menyambung. Semasa awak berkhidmat dalam pasukan operasi khas,
Awak menerima banyak penghargaan dan mencapai keputusan cemerlang dalam misi penempatan antarabangsa. Jadi mengapa? Air mata berlinang di matanya. Mengapa awak hanya memberitahu saya awak hanyalah seorang kaki tangan pembersihan? Kenji mengeluh panjang. Dia menyadari bahawa dia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Maafkan saya, Emily. Pada mulanya, ia terlalu rumit untuk saya katakan. Rumit? Emily bertanya sambil mengesat air matanya. Saya mengabaikan dan menghina awak, tetapi sebenarnya awak adalah orang yang jauh lebih hebat daripada saya, bukan? Kenji berasa sakit hati melihat air mata Emily. Bukan begitu. Kelayakan akademik atau pencapaian tidak menentukan nilai seseorang. Tetapi saya. Emily mula tereza esak. Saya sangat mengabaikan awak. Hanya kerana awak orang Malaysia. Hanya kerana awak seorang kaki tangan pembersihan. Kenji mendekati Emily dan meletakkan tangannya di bahunya. Itu tidak penting lagi. Awak telah berubah dan saya juga tahu hati awak yang sebenar. Emily menangis lebih teruk dengan kata-kata Kenji yang hangat. Saya benar-benar bodoh. Saya menilai orang hanya berdasarkan penampilan. Jangan menangis, Kenji berkata dengan lembut. Masa lalu sudah berlalu. Yang penting adalah sekarang. Emily mengangkat mukanya mendengar kata-kata Kenji. Di matanya, tiada dendam atau kemarahan, tetapi pemahaman dan pengampunan yang hangat. Awak benar-benar memaafkan saya? Emily bertanya dengan suara bergetar. Saya sudah lama memaafkan awak, Kenji tersenyum. Lagipun, sejujurnya, saya juga tertarik kepada awak. Emily terkejut dengan pengakuan Kenji. Ia seolah-olah apa yang diimpikannya telah menjadi kenyataan. Betulkah? Kenji bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Ya, saya suka segalanya tentang awak, Emily berkata dengan suara penuh keyakinan. Kecerdasan awak, keberanian awak, dan hati awak yang mengambil berat tentang orang lain, semuanya. Kenji tidak dapat menahan diri lagi. Dia memeluk Emily dengan lembut. Emily juga memeluk Kenji dan berendam dalam kebahagiaan. Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang ke dimensi yang baru. Mereka menjadi pasangan kekasih daripada rakan penyelidik. Masa mereka bekerja bersama menjadi lebih menyeronokkan dan pemahaman mereka terhadap satu sama lain semakin mendalam. Beberapa bulan kemudian, penyelidikan Emily berjaya diselesaikan. Kebolehan pengiraan jenius, Kenji memainkan peranan penting. Penyelidikan bahan baru mereka adalah pencapaian yang merevolusikan industri tenaga. Kita berjaya, Emily berkata dengan gembira dan memeluk Kenji. Ini tidak mungkin tanpa awak. Kenji juga berkongsi kegembiraan Emily. Kita mencapainya bersama. Dengan kejayaan penyelidikan itu, Emily menjadi lebih terkenal. Dan Kenji juga dilantik secara rasmi sebagai penyelidik di Universiti Malaya. Hutang keluarganya juga mula berkurangan secara beransur-ansur. Pada malam Christmas tahun itu, Kenji melamar Emily. Di taman bersalji di kampus Universiti Malaya, dia melutut dan menghulurkan cincin. Emily, kahwinlah dengan saya, Kenji berkata dengan suara bergetar. Emily terlalu terharu sehingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir. Ya, saya sangat gembira, Emily akhirnya menjawab. Majlis perkahwinan mereka diadakan dengan meriah di gereja Universiti Malaya. Ibu bapa Emily pada mulanya menentang. Tetapi setelah mengetahui kepribadian dan kebolehan Kenji, mereka menyokong secara aktif. Keluarga Kenji dari Malaysia juga hadir. Pada majlis perkahwinan, Emily berkata sambil berlinang air mata, saya malu dengan diri saya yang dahulu. Tetapi kerana pengalaman itu, saya dapat mencari cinta sejati. Kenji, terima kasih kerana mengubah saya. Kenji juga menjawab dengan terharu, awak juga mengubah saya menjadi orang yang lebih baik. Saya sayang awak. Selepas berkahwin, mereka memulakan kehidupan berumah tangga yang bahagia. Mereka terus melakukan penyelidikan bersama, memahami dan menyokong satu sama lain dalam kehidupan. Emily sepenuhnya membuang prasangka masa lalu dan menjadi orang yang menghormati pelbagai budaya dan manusia. Setahun selepas berkahwin, Emily menyampaikan berita istimewa kepada Kenji. Setelah selesai makan malam, dia berkata dengan senyuman misteri, awak, saya ada hadiah untuk awak. Hadiah? Kenji bertanya dengan rasa ingin tahu. Emily mengeluarkan sebuah kotak kecil.
Apabila Kenji membukanya, ada sepasang kasut bayi di dalamnya. Ini, Kenji memandang Emily dengan terkejut. Kita akan ada bayi? Emily berkata dengan senyuman gembira. Saya mengandung anak awak. Kenji memeluk Emily dengan ekspresi tidak percaya. Dia terlalu gembira sehingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Betul ke? Betul-betul bayi kita? Kenji bertanya dengan suara bergetar. Ya, betul. Emily mengangguk. Ingat apa yang saya katakan dahulu? Saya kata jika awak mahu anak Amerika, saya akan mengandung untuk awak. Kenji tersenyum pahit dengan kata-kata Emily. Lupakanlah tentang masa itu. Tidak, Emily berkata sambil memegang tangan Kenji. Kata-kata itu telah menjadi kenyataan. Saya benar-benar mengandung anak awak, tetapi sekarang ia datang dari cinta. Kenji sangat terharu dengan kata-kata Emily. Penghinaan masa lalu kini seolah-olah menjadi bukti cinta. Terima kasih, Kenji mencium dahinya dan berkata, saya sangat gembira bertemu awak. Saya juga, Emily berkata sambil dipeluk Kenji. Baik kita juga akan membesar dalam cinta seperti ini. Beberapa tahun telah berlalu, dan kini mereka menjalani kehidupan keluarga yang indah. Emily telah sepenuhnya membuang prasangka masa lalu dan menjadi wanita yang lebih matang, dan Kenji telah diiktiraf atas kebolehannya dan menjadi profesor di Universiti Malaya. Anak mereka membesar, menjadi anak yang bijak dan comel, mewarisi kecerdasan bapanya dan semangat ibunya. Kadang-kadang Emily teringat masa lalu dan menyesali. Namun, dia percaya bahawa kerana pengalaman itu, dia dapat mengetahui cinta sejati. Dia belajar untuk membuang prasangka dan keangkuhan dan belajar untuk melihat nilai sebenar seseorang. Kenji juga memperoleh banyak perkara melalui pertemuannya dengan Emily. Dia diiktiraf atas nilainya, menemui cinta sejati, dan dapat menempuh jalan akademik yang diimpikannya. Akhirnya, ia adalah kisah indah di mana dua orang yang pada mulanya saling mengabaikan dan salah faham, bersatu dengan pemahaman dan cinta sejati. Cinta mereka yang mengatasi prasangka dan diskriminasi telah memberikan inspirasi dan pengajaran kepada ramai orang. Terima kasih kerana menonton video yang panjang ini. Jika anda melanggan dan menghidupkan pemberitahuan, anda boleh menonton video baru setiap hari terlebih dahulu. Terima kasih.